Baik, so kita mulakan dengan melihat contoh luar terlebih dahulu. Okey, tengok dia kata situ rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf. Okey. So, sebahagian daripada graf. Okey, ini contoh luar. Okey, sebahagian daripada graf maknanya inilah kawasan ini. Okey, dia kata f(x) X kuasa 4 tolak X kuasa 2 per dengan X kuasa 2 di mana X tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa X tak boleh sama dengan kosong? Sebabnya apabila X sama dengan kosong, okay, so apabila X sama dengan kosong, maka kita akan dapat undefined. Maksudnya nilai tidak boleh ditentukan. Okay, tapi dalam sini dia dah bagi tahu pula apabila F sama dengan kosong. So, apabila F sama dengan kosong, okey, apakah kita punya jawapan? Dia kata kan, apabila F sama dengan kosong, apakah dia punya jawapan? Kalau kita perhatikan, di dalam kita punya graf, tengok dekat sini kan, dia punya ni, dia buat tanda bulat. Ni, dia buat tanda bulat. Dekat tengah tu kosong, tidak ada apa-apa nilai. Itu menunjukkan bahawa, okey, tengok dia punya huraian, didapati bahawa tiada titik. Tiada titik pada X sama dengan kosong. So, Fx tidak tertakrif di X sama dengan kosong. Tidak tertakrif tu maknanya tidak boleh ditentukan. Okey, so kalau kita tulis, maka nilai F kosong tidak dapat ditentukan di X sama dengan kosong pun betul juga. Itu dia punya penyelesaian dia lah. Maknanya nilai tersebut tidak boleh dicari. Okey, yang kedua B. Okey, B apabila dia menggunakan had, maka dia berbeza dah daripada yang A tadi. Okey, walaupun dia masih lagi X kepada kosong. Okey, masih lagi dalam konteks kosong kan? Tapi dia akan jadi sedikit berbeza daripada yang asal. Okey, kenapa? Kita tengok. Apabila X menghampiri kosong, sama ada daripada kiri, okey, daripada sini kiri, ataupun daripada kanan. Okey, daripada kiri ataupun daripada kanan. Maka, okey, maka had f X sama dengan kosong, X menghampiri kosong adalah berada pada negatif 1. Okey, dia hanya menghampiri negatif 1. Okey, had limit dia. Dia ni, garisan dia ni, dia tak boleh pergi lebih daripada situ. Dia akan berhenti kat situ. Yang ini pun sama juga. Daripada kiri dia akan berhenti pada negatif 1. Yang daripada kanan pun dia akan berhenti pada negatif 1. Tapi negatif 1 itu adalah tidak termasuk. Itu maksudnya had tu. Okey. Kemudian, yang ketiga ditanya, kalau had dia X kepada 2. X kepada 2 kat mana? Kat sini kan? Okey. So, X kepada 2 kita berada kat sini. So, di manakah Fx? Okey, buat kali putus-putus, tengok. So, Fx dia berada pada 3. So, kalau X sama dengan 2, so Fx dia adalah sama dengan 3. Okey. Baik. Jadi, kita nak teruskan kepada perbincangan untuk latihan yang kita dah buat. Okey, iaitu latihan kendiri 2.1. Okey, saya rasa memang tak sempat pun nak habiskan semua tu kan. Okey, tak apa kita bincang mana yang kita dah buat dulu. Nombor 1 cikgu rasa semua dah buat kan. So, kita mula daripada nombor 1A. Okey, soalan 1A, dia kata dia nak cari had bagi setiap fungsi berikut. Okey, so dia nak kalau katalah kita ada fx. Okey, x terhadap kosong. Bagi fungsi mana? Bagi fungsi ini. Okey, bagi fungsi x kuasa 2 tambah x tolak 3. Okey, so kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama. Kita tengok. Okey, so kaedah yang sama. So kita masukkan. Ni fx ya. X dia adalah x kuasa 2 tambah x tolak 3. So kita akan dapat. Okey, f in bracket. Okey, sekejap. Bukan F in bracket. Kita akan dapat had. Okey, had in bracket X kuasa 2 tambah X tolak 3. So, yang pertama ni dia nak terhadap kosong. So, kita akan dapat sama dengan. So, gantikan nilai kosong ke dalam sini. Maka kita akan dapat kosong kuasa 2 tambah kosong tolak 3. Jadi, kita akan dapat negatif 3. Okey, betul? Okey, ni jawapan dia. Betul Okey. Next, kita pergi kepada yang kedua, B.
Okey, untuk soalan nombor 1 ni dia senang lagi kan. Okey, B sama juga konsep dia, kita ada had daripada x kepada kosong. Dia nak x limitation dia adalah kepada kosong. Okey, so dia punya persamaan dia adalah x tambah 1. So x tambah 1 in bracket. Okey, so gantikan, kita akan dapat punca kuasa kosong tambah 1 adalah sama dengan 1. Okey, so jawapan dia yang kita akan dapat adalah sama dengan 1. Selesailah. Okey, next kita pergi kepada nombor 2. Okey, nombor 2 dia kata tentukan had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, nombor 2 C. Kita tengok satu-satu. Okey, so kat sini cikgu tulis nombor 2 C. Dia kata had dia adalah had had x kuasa 2 tambah x tolak 6. Okey, had daripada mana? X kepada negatif 3. Okey, kat sini dia adalah x tambah 3. Okey, macam yang kita dah bagi tahu tadi, kalau dia punya yang di bawah, kita kena semak terlebih dahulu. Apabila kita gantikan dengan x, adakah dia dapat sama dengan kosong? So dekat sini x kita adalah sama dengan negatif 3. So negatif 3 tambah 3, so kita akan dapat sama dengan kosong. So apabila dia dapat sama dengan kosong, maka kita perlu buat penggantian, kita perlu buat pemfaktoran terlebih dahulu. So untuk soalan nombor 2, apa yang perlu kita selesaikan adalah sama dengan had x terhadap negatif 3. Bukan terhadap, kepada negatif 3. So yang atas ni kita kena buat pemfaktoran terlebih dahulu. Bahagi dengan x tambah 3. Which is yang salah satunya mestilah sini tambah 3. Jadi kat depan ini apa? X apa? Kita boleh tekan kalkulator. Caranya, kita buka kalkulator kita untuk tengok dengan lebih details macam mana cara nak buat pemfaktoran dengan kaedah yang cepat kan, sebab kita nak kena cepat buat pengiraan. So buka kalkulator, ini model Casio 570 MS. Degree 2, so choose 2. Dia kata X kuasa 2 adalah 1. Masukkan A 1. B dia sama dengan positif 1. Dan C dia adalah sama dengan negatif 6. Daripada sini kita tahu X yang pertama adalah sama dengan 2. Maknanya kita akan dapat dan X yang kedua sama dengan negatif 3. So kita pergi kembali kepada soalan kita. Dia kata tadi X yang pertama adalah sama dengan negatif 2. X yang pertama sama dengan 2 dan X yang kedua sama dengan negatif 3. Jadi 2 pindah ke depan, so kita akan dapat X tolak 2 dan negatif 3 pindah ke depan, kita akan dapat X tambah 3. So maknanya kat sini kita akan dapat X tolak 2. So dengan bantuan kalkulator tadi, kita boleh mempercepatkan kita punya jalan kerja. Yang part yang cikgu tulis ni, yang cikgu dah padam ni, kita tak payah tulis, tak ada masalah. Yang penting adalah langkah kerja ini. Wajib ada kat sini. Kemudian kita tengok X tambah 3 dengan yang di bawah pun kita ada X tambah 3, maka kita boleh bahagikan dia. So apabila kita bahagi, maka kita akan dapat had X kepada negatif 3 adalah X tolak 2. Yang ini dah habis dah sebab dia jadi 1 kan. So boleh gantikan negatif 3 ke dalam persamaan, maka kita akan dapat negatif 3 tolak 2. So negatif 3 tolak 2, kita akan dapat negatif 5. Kepada yang baru masuk, kalau kata terlepas nanti boleh rujuk semula dalam YouTube yang cikgu akan share kemudian. Sebab takut ada terlepas part-part yang kita dah bincang tu. So kita akan dapat dia punya jawapan adalah sama dengan negatif 5. Boleh betul Itu kalau untuk C. Dan kita cuba lihat untuk soalan yang berikutnya, soalan F. Soalan F sama juga konsepnya. F kat sini F. Kita ada had X
kepada kosong. 1 tolak punca kuasa. Okey. 2x tambah 1 per dengan 2x kuasa 2 tolak x. Okey. So yang ini macam mana kita nak selesaikan dia? Okey. Siapa yang mempunyai idea? Sebab kalau kita gantikan, okey, kalau kita gantikan kat sini, kita gantikan dengan kosong, maka kat bawah ni kita akan dapat sama dengan kosong. So apabila kita dapat sama dengan kosong, maknanya kat situ kita kena guna kaedah yang pertama, kita ada dua pilihan. Yang pertama kita guna kaedah pengfaktoran. Dan the other one is kita guna kaedah conjugate. Okey, so yang mana yang lebih mudah? Kalau ikut yang lebih mudah adalah pengfaktoran. Okey, conjugate ni dia akan jadi banyak kerja sikit. So, kita cuba lihat kat sini. Adakah kita punya persamaan kita sekarang ni, kita boleh buat dengan menggunakan kaedah pengfaktoran? Bolehkah guna kaedah pengfaktoran kat situ? Kalau kita perhatikan. Okey. Untuk soalan F ini, okey, kalau kita lihat sebenarnya kita boleh buat macam ni. Okey, kita cuba kita cuba. Cikgu pun tak tahu, cikgu pun sama-sama cuba Okey, kita tengok kalau dapat insya-Allah lah dapat cikgu rasa Okey, 0 1 per 1 tolak okey 2x tambah 1. Okey, per dekat bawah ni boleh tak kita permudah? Boleh kan? Sebab x ada kat sini maka kita boleh pindah ke tepi. Jadi kita akan dapat sini x. In bracket kita akan dapat 2x tolak 1. Okey. So kita ada 1, kita ada 2x tolak 1. Yang luar kita ada x. Okey. Sekarang ni boleh tak kita nak selesaikan? Pun sama juga kan? Masih lagi tak boleh. Jadi macam mana caranya? Adakah kita perlu menggunakan conjugate? Okey, so kalau kita perlu menggunakan conjugate, so kita cuba guna kaedah conjugate. So daripada sini, kita boleh terus kepada kaedah conjugate. Maknanya kita akan dapat had, okey, x kepada kosong. Okey, ini kena kurung lah. 1 tolak punca kuasa 2x tambah 1. Okey, tutup kurungan per dengan sini x. Okey. Kalau kita tak nak permudahkan, kita boleh ambil nilai asal dia iaitu kita ada 2x kuasa 2 tolak x in bracket. Okey, kita darabkan dengan conjugate. Okey, so saya buat titik Titik ni merujuk kepada darab. Okey, darabkan dengan conjugate. So dia punya conjugate ialah 1 tambah. Okey, punca kuasa 2x tambah 1. Okay, tutup kurungan. Yang bawah kita akan dapat. Okay. Sama juga. 1 tambah punca kuasa 2x tambah 1. Okay. So, daripada sini kita teruskan. Okay, teruskan. So, kita akan dapat had. Okay, sekejap kita naik atas sikit. Had x kepada kosong. Okay. Step by step, 1 darab dengan 1. So, kita akan dapat 1. Okay. In bracket saya letak dalam kurungan supaya senang. 1. Tak perlu bracket. Senang sikit. 1 tambah 1. Okay. Kemudian 1 darabkan dengan punca kuasa. So, kita akan dapat punca kuasa. Okay. 2x tambah 1. Okay. Negatif. Punca kuasa 2x tambah 1 darab dengan 1. So, dapat negatif. Punca kuasa 2x tambah 1. And then negatif darab dengan positif dapat negatif. Punca kuasa darab dengan 2x tambah 1. So kita akan dapat in bracket 2x tambah 1. Okay. Per. Okay. Per dia panjang tu kan. Okay. 2x kuasa 2 darab dengan 1. So dapat. Okay. 2x kuasa 2
Okey, kemudian 2x kuasa 2 darabkan dengan punca kuasa 2x tambah 1. So kita akan dapat tambah 2x kuasa 2 punca kuasa 2x tambah 1. Okay, and then untuk yang kedua pula, negatif x darab dengan 1. So dapat negatif x. So negatif x darab dengan punca kuasa 2x tambah 1. So kita akan dapat negatif x punca kuasa 2x tambah 1. Okay, so permudahkan. Okay, permudahkan maka kita akan dapat had x terhadap kepada kosong. So 1, yang ini akan jadi terhapus. Jadi kita akan dapat 1 tolak in bracket 2x tambah 1 per dengan, okay, 2x kuasa 2 tolak x. Okay, 2x kuasa 2 tolak x. Okay, tambah 2x kuasa 2. Okay, tolak x. Yang in belakang ni ada ni ada apa nama ni, punca kuasa x 2x tambah 1. Okey. Tolak x in bracket 2x tambah 1. Okey. Nah, panjang sikitlah dia punya ni kan. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok macam mana kita nak selesaikan dia. Okey. So kita akan dapat, okey, permudahkan lagi. Sama dengan had x kepada kosong. Okey, 1 tolak 1 jadi tinggallah 2x per dengan. Okey, yang ini, okey, yang ini dengan yang ini, okey, kita boleh guna kaedah macam mana? Okey, 2x kuasa 2 tolak x. Okey, tambah, okey, kita tukar kedudukan dia. Jadi kita akan dapat letak kat luar, kita faktorkan. Jadi kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak x. Okey, so kita akan dapat punca kuasa 2x tambah 1. Ha. Macam makin rumit kan? Boleh ke macam tu? Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Nampak macam rumit sikit ni. Sekejap kita kena cari idea macam mana cara nak menyelesaikan. Okey, soalan nombor 2F. Kita cuba tengok jawapan dia yang dia bagi. Latihan apa tadi? Latihan Kendiri 2.1. Latihan Kendiri 2.1 soalan 2F. Dan jawapan dia adalah 1. Okey. So kat sini kalau kita gantikan dengan kosong, dia masih lagi dapat sama dengan kosong kan? So tak boleh lagi. Okey, jadi maknanya kita kena buat sesuatu supaya kita dapat jawapan dia. Oh, okey. Baik. Jadi, bila dah sampai kat sini, okey. Bila dah sampai kat sini, okey, apa yang kita boleh buat adalah sini punca kuasa. Okey, kalau gantikan dengan kosong, sini kosong, sini kosong, sini kosong, sini kosong, sini 1 kan? Sini kosong, kosong. So tak boleh juga. Okey, cara dia gini. Okey, cara dia gini. Yang ini kita tak payah permudahkan. Okey, sekejap cikgu padam sikit. Okey, yang ini kita berhenti kat sini. Okey, maknanya kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak x tambah 2x kuasa 2 punca kuasa
2x tambah 1 tolak x in bracket 2x in bracket pula. Punca kuasa 2x tambah 1. Okey. Kemudian cuba perhatikan x kat sini. Sini ada x, sini ada x, sini ada x, sini pun ada x. Makna apa? Maknanya kita boleh permudahkan dia. So potong. Sini x kuasa 2 potong tinggal 1 sahaja x. Ini potong jadi tinggal 1. Ini potong tinggal 1. Ini potong jadi nilai 1. Okey, maknanya kita akan dapat kat sini. Okey, kita selesaikan. Had. Okey, x kepada 0. So 2. Okey, tinggal lagi 2 per. Okey, 2x. Sebab kuasa 2 tadi kita dah potong tinggal 1. So tolak sini jadi 1 dah kan. Okey, tambah 2. Okey, x. Okey, in bracket punca kuasa 2x tambah 1 tolak sini dah jadi 1. Okey, punca kuasa 2x tambah 1. Okey, so apabila kita buat limitasi, kita masukkan gantikan dengan kosong, adakah dia punya jawapan dia berubah? So kita tengok gantikan. Okey, so kita cuba gantikan, maka kita akan dapat 2 per, okey, 2 kosong. Okey, 2 kosong tolak 1 tambah 2 in bracket kosong punca kuasa 2 in bracket kosong tambah 1 tolak 1 punca kuasa 2 in bracket kosong tambah 1. So, kita akan dapat sini 2 per, okey, 2 darab kosong, kosong, habis. Okey, 2 darab kosong, kosong, so habis. Negatif 1. So, ambil negatif 1. Okey, 2 darab kosong, kosong lah, habis. Kemudian, negatif 1. Okey, negatif 1. Sekejap, saya tukar pen dulu, warna hitam. Negatif 1. Okey, punca kuasa 2 darab kosong, kosong tambah 1 jadi punca kuasa 1 dapat 1. So 2 bahagi dengan negatif 1 tolak 1 maka kita akan dapat 2 per negatif 2. So dapat negatif 1. Okey, betul lah jawapan dia tak ada negatif 1 kan? Okey. So gitulah dia punya cara. Agak panjang sedikit. Okey. Daripada atas sampai ke bawah ni. Okey, itu kalau kita guna kaedah conjugate. Dia agak panjang sikit lah. Sebab itu kalau kita ada pilihan, boleh guna kaedah pemfaktoran, kita cuba guna kaedah pemfaktoran. Untuk soalan ini cikgu tak pasti sama ada boleh guna pemfaktoran ataupun tidak. Nanti kita boleh cuba lagi lain kali untuk lebih perhalusi lah. Okey. Alamak dah pukul 11 lah kan? Kamu kelas apa lepas pukul 11 ni? Sejarah. Oh, sejarah ni. Okey, so cuba tengok untuk soalan yang berikutnya. Soalan Sejarah. I. Sejarah lagi. Mat. Oh. Sejarah lepas tu mat . Okey, tak apa. Kita habiskan yang ni. Untuk soalan I ni, cikgu rasa dia macam mudah sikit. 2I. Okey, 2I. Okey, so kita ada 2I ni, dia kata X tambah 2. Yang bawah tu adalah negatif 2 kan? So kalau kita gantikan dengan sini, negatif 2, kita dapat berapa? Punca kuasa. Okey. Punca kuasa 5, in bracket, negatif 2. Okey, tambah 14. So dapat 2. 2 tolak 2 dapat kosong. So tak boleh. Okey, so apabila tidak boleh, maka kita kena guna kaedah apa untuk dapatkan jawapan? Okey, so kat sini maknanya untuk I ini sama juga mesti kena guna kaedah apa? Boleh buat pemfaktoran ke? Tak boleh kan? Jadi kita terpaksa menggunakan kaedah conjugate. Okey, so kalau conjugate dia jadi macam ni lah, panjang. Okey, nak selesaikan ke? Dah buat belum ni soalan 2I ni? Belum. Oh, belum. Masih tak cukup. Okey, tak apa. Nanti boleh jadikan sebagai kerja rumah. Okey, kita tengok. Sebab kalau cikgu nak bincang takut tak sempat pula. Sekarang dah nak pukul 11 ke kan? So macam mana? Nak jadikan kerja rumah ataupun nak teruskan? Kamu ada kelas lagi ni pukul 11 ni.
Terus. Terus. Okey, kita teruslah dulu sikit. Habiskan soalan nombor 2 ni. Tambah 14. Okey, tolak 2. So, mesti kena guna conjugate. Okey, guna conjugate. So, kita akan dapat. Okey, had X kepada negatif 2. Okey, so kat sini kita ada X tambah 2. Okey, darab dengan dia punya pasangan dia negatif 2. Okey, per dengan yang di bawah dia adalah punca kuasa 5X tambah 14. Okey, tolak 2 darab dengan X tolak 2. Okey, dia punya pasangan dia kita tengok yang atas. Okey, kemudian teruskan. Maka kita akan dapat had X kepada negatif 2. Okey, kat sini kita akan dapat, sekejap cikgu kasi naik atas dulu. So X darab X dapat X kuasa 2. Okey, so X kuasa 2. X darab negatif 2, 2 darab X jadi automatik dapat kosong. So tak payah terus kita kira. Jadi 2 darab negatif 2, so dapat dengan negatif 4. Okey, per dengan per punca kuasa 5X tambah 14 darab dengan X. So kita akan dapat X in bracket punca kuasa 5X tambah 14. Okey, punca kuasa darab dengan negatif 2. So tolak 2 in bracket. Okey, 5X tambah 14. Okay, and then negatif 2 darab dengan X dapat negatif 2X. Negatif 2 darab dengan negatif 2, so dapat positif 4. Okay, so nampak kat sini ada stand alone numbers yang tidak ada unknown. So automatik kita akan dapat jawapan dia bukan lagi sama dengan kosong kat bawah kan. Okay, so bila dah sampai macam ni, maknanya kita dah boleh terus kira. Okey, kita boleh gantikan dengan negatif 2, kita boleh terus gantikan dengan nilai X yang di dalam. Maka kita akan dapat had. Okey, had dah tak ada dah sebab kita nak gantikan dah. Okey, so bila kita nak gantikan, kita boleh terus keluarkan. So negatif 2 kuasa 2 tolak 4 per dengan, okey, so gantikan semua tu dengan negatif 2. Okey, punca kuasa 5 in bracket negatif 2 tambah 14. Okey, tolak dengan 2. Punca kuasa 5 in bracket negatif 2 tambah 14. Tolak 2 in bracket negatif 2 tambah 4. Okey, so kita akan dapat negatif 2 kuasa 2 dapat 4 tolak 4 per dengan, okey, negatif 2. Kalkulator. 5 darab negatif 2. Okey, tambah 14. Okey, kemudian di depan punca kuasa ada negatif 2. Itu maknanya negatif 2 darab dengan punca kuasa. Itu maksud dia. So, kita akan dapat sini negatif 4. Okey, tolak. Kemudian yang tepi dia, sebelah dia tu kita akan dapat negatif 2 darab dengan punca kuasa. So kita akan dapat sama kan jawapan dia iaitu negatif 4 juga. Okey, ni sama kiri kanan ni sama, so dapat negatif 4. Negatif 2 darab dengan negatif 2, so kita akan dapat tambah 4. Tambah 4. Okey, 4 tolak 4 sama dengan kosong. Negatif 4 tolak 4 tambah 4 tambah 4 jadi per kosong. So kosong per kosong. Boleh ke kira? Macam tak kena je. Tak boleh kan? Sebab dia jadi bahagi dengan kosong. So maknanya apa kita kena buat kat sini? X 5X sama juga ni. Tak boleh ni. Sekejap. Kita tengok sekejap. Cikgu takut kita kena guna apa nama ni, pemfakturan.
Sekejap untuk conjugate. Ni darab ni dapat ni. Okey, ni darab dengan ni kita dapat ni. Negatif 2 darab dengan X dapat negatif 2X. Negatif 2 darab dengan negatif 2 dapat positif 4. Okey. X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tolak 4 negatif 2. Okey, so ni negatif 2 gantikan in bracket negatif 2 jadi negatif 4. Okey, so macam mana ni? Tak dapat ni. Yang atas akan dapat sama dengan kosong, yang di bawah tengok balik soalan dia. Okey, tak apalah. Kita kat AV dulu. Cikgu cuba buat dahulu. Okey, untuk soalan I ni. Okey, cikgu KIV dulu sebab cikgu nak tengok. Sebab kalau kita nak bincang kat sini takut jadi lama kan. Okey. Tak apa, ni jadikan kamu punya kerja rumah, campur soalan nombor 3 BC dan tambah sikit tambah soalan nombor 4. Okey, tambah soalan nombor 4. Jadikan itu sebagai kerja rumah. Hari ni 24 hari bulan 2. Okey, nanti cikgu akan tengok balik untuk soalan ini. I dan mungkin kawan-kawan dia yang lain ni. Okey, mungkin ada kaedah penyelesaian yang cikgu terlepas pandang. Okey, so nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut. Okey, so cukuplah dulu untuk hari ni. Nanti banyak-banyak nanti kita pening pula. Okey, ada persoalan sebelum kita akhiri? Cikgu. Kalau konjugat yang soalan 2I tu, kalau konjugat dia kita buat 5x tambah 14 tolak 2 tu, kalau kita buatkan konjugat dia boleh? Kejap. Boleh ke? Sekejap, cikgu tengok. Dia punya ni cikgu tak berapa nak ingat lah. Konjugat yang di bawah maksud kamu? Kalau yang bahagian bawah tu jadikan konjugat dia. Ada contoh dia? Tak ada. Tak ada. Sebab saya nak kena pastikan dulu sama ada konjugat tu kita boleh yang atas sahaja ataupun yang boleh atas dan bawah. So makna kata kalau boleh atas dan bawah, maknanya kita bolehlah buat macam yang kamu cakap tu kan? Okey, jadi tak apa. Nanti cikgu cuba tengok dulu, cikgu cuba cari dulu. Makna kata kalau kata boleh conjugatekan yang di bawah kepada yang atas, okey, maknanya automatik dia akan jadi lebih mudah lah. Maksudnya akan jadi dapatlah jawapan dia kan? Tapi dalam situasi dia sekarang ni, kita kena confirmkan dulu. Okey? Sebab yang dia bagi contoh adalah yang daripada atas sahaja. Daripada bawah tu dia tak ada bagi pula kan? Jadi tak apa, kita semak balik. Nanti cikgu akan bagi tahu dalam kelas berikutnya lah. Okey? Untuk kita lihat dengan lebih lanjut. Okey. So kalau kamu ada buat guna yang conjugate di bawah? Dapat tak jawapan dia? Belum, tapi saya tak cuba lagi. Okey, tak apa. Nanti kita try. Nanti kita cuba. Okey? So kita cuba sama-sama lah nanti. Okey, cikgu pun nak try juga. Kalau dapat nanti kita terus ni lah. Kita terus guna yang tu. Maknanya conjugate boleh atas bawah. Okey? Tapi buat masa ni kita cuba terlebih dahulu. Okey. So kalau ada lagi apa-apa soalan? Okey. So kalau tak ada kita berhenti di sini. Nanti kita sambung kemudian. Okey, sambung di kelas yang berikutnya. Okey. So itu sahaja untuk hari ini, cukuplah. Nanti kita sambung dalam kelas berikutnya. Nanti apa-apa cikgu maklum dalam WhatsApp group. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.